kali dakwah berubah. Ada orang macam tu. Tapi ada orang dia dakwah tak berubah. Bila tak berubah, sebenarnya jangan bimbang. Bila tak berubah, mungkin hari ni mereka tak sedar, seminggu, setahun, 10 tahun depan dia teringat balik. Dan itu menjadi spark. Anda tahu spark? Spark pelak kereta, tekannya dia keluar, dia sambung api, bergerak kereta tu. So hari ni program-program ni program spark. Anda kena balik rumah, sambung dengan angin, dengan belajar sendiri, dengan buku, dengan beribadat. Anda akan berkembang cinta anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan harap persembahan secara umum sahaja. Itu ada peringkat-peringkat. Sebab tu Hasan Al-Banna, dan sebab tu anda kena terikat dengan kumpulan-kumpulan namanya usrah. Terutama sekali terikat. Saya nak sebut, orang nak berubah, anda kena dua. Anda kena baik dengan orang atas. Yang kedua, anda kena baik dengan orang dalam. Kalau baik orang atas, baik orang dalam, mudah dapat projek. Dulu nak dapat projek, nak naik pangkat, anda perlukan capability. Sekarang anda perlukan capability. Lagi besar kabel. Maksud kabel, kena kenal orang atas, kenal Allah yang Maha Atas. Kenal orang dalam, hati dalam kena bersebut. Yang profesor sebut tadi, kena betul, kena betul. Sebab tu Hasan Al-Banna ketika usia tua sebelum dimati, dia pegang kitab Ma'thurat. Dia kata apa? Masa di hujung, dia kata, aku rindu sangat saat mula-mula kami melancarkan Ma'thurat. Sebab semua orang baca Ma'thurat, kami terikat dengan doa-doa Rabitah. Bila lama kita bimbang, manusia futur tu jatuh, terpeleot, kepetot dan sebagainya. Dan satu lagi, jangan bimbang juga, jangan putus asa. Walaupun kurang hari ini, sebab proses dakwah ialah proses piling. Anda buat bangunan, piling ni proses tak nampak buat bangunan. Dan apa yang disebut oleh Ustaz Muhammad Zawawi tadi mengingatkan kita, saudara, yang sering kita dibagi tahu, Allah tidak melihat natijah, tapi Allah melihat usaha. Sebab itu saudara, sebagaimana yang Datuk Harundin menyebutkan di awal-awal tadi, dah habis pusingan yang kedua ni, saya harap di dada saya, di hati saya terus tertanam dan makin mantap, makin jitu sebenarnya tentang gegaran-gegaran semangat dakwah itu untuk diri, untuk keluarga, masyarakat, negeri, negara dan akhirnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari mati sekalian, saya sekarang dah habis pusingan kedua, nak pergi pusingan yang ketiga sekarang insya-Allah, dengan pergi balik kepada Profesor Datuk Harundin. Datuk, dia punya saingan-saingan kepada usaha dakwah ini. Ini yang kita tak tahan ni. Saingan-saingan dia terlalu banyak. Dan kita dah cerita banyak kali di kerusi ini, di tempat ini, di pentas ini, saingan-saingan yang besar ialah saingan-saingan budaya hedonistik, budaya nafsu syahwat yang berleluasa dulu, sekarang dan pastinya pada masa akan datang. Anak muda didedahkan, budak sekolah didedahkan. Saya 2 hari yang lepas bagi-bagi kuliah maghrib di salah satu surau. Mengesut 2 orang datang, seorang anak, seorang ayah datang berjumpa saya sebelum saya memulakan syarahan saya. Apa dia kata? Anak saya ada 2 orang. Satu dia kata darjah 5, satu tingkatan 1. Dua-dua tak nak pergi sekolah, dua-dua tak nak pergi sekolah. Darjah 5 baru 11 tahun, tingkatan 1 13 tahun. Dua-dua merokok. Dua-dua tak balik-balik tidur di rumah. Entah di mana dia pun tak tahu di mana tidur anak dia. Dua-dua tak makan di rumah. Dia yang saya tanya kerja apa, dia kata dia memandu taksi. Maknanya pendapatannya tak seberapa. Soalnya anak ni makan di luar, makan dengan siapa? Duit siapa yang bagi dia makan dan sebagainya. Tak nak pergi sekolah. Maksudnya apa yang saya nak sebutkan, saudara dan saudari, budaya ni, budaya yang dipancingkan kepada budak ni awal-awal lagi, masa kecilnya, masa bayinya, masa kecilnya, masa sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, yang dipancingkannya ialah budaya supranya, the supra culture. Apa supra culture-nya? Namanya budaya hedonistik, budaya kenafsuan, budaya kesyahwatan. Yang itulah sebenarnya. Bahkan tuan-tuan dan puan, kalau kita baca betul-betul commandment kepada Yahudi,
inilah sebenarnya budaya yang nak ditanamkan kepada umat Islam bagi membunuh umat Islam. Tanamkan budaya nafsu, budaya syahwat itu. Dan budaya nafsu syahwat ini mengatasi sebenarnya segala usaha yang dibuat untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyebut Datuk tentang saingan itu. Oleh kerana kita ni tak ada ilmu, oleh kerana kita ni lemah, oleh kerana kita ni tak ada sokongan ahli keluarga, tak ada sokongan anggota masyarakat, tak ada sokongan kepada kepimpinan, akhirnya usaha dakwah ni pun biasanya tersamping begitu saja. Sementara budaya yang dikatakan the sensate culture tadi, budaya nafsu, budaya syahwat itu menjadi dominan sekarang di Malaysia ini. Jadi macam mana kita mesti keluar daripada saingan ini, Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari panel dan muslimin muslimat rahimakumullah. Allah yang maha kuasa, yang maha bijaksana, telah menciptakan manusia dengan meletakkan dalam insan itu beberapa unsur-unsur yang amat penting untuk dijaga. Di antaranya unsur akal, perlu menjaga akal, dan ada nafsu, ada hawa dan ada nafsu. Kalau insan tidak ada nafsu, tak ada keinginan langsung, maka hidup ini akan menjadi pudar, tidak berseri dan tidak ada challenging dalam penghidupan. Hidup ini macam tidak hidup, macam bangkai bernyawa. Sudah ada dua peringkat. Satu ada hawa, dua ada nafsu. Hawa ini keinginan. Keinginan ini macam ingin belajar, ingin jadi berjaya, ingin memperolehi kejayaan-kejayaan yang lebih cemerlang, keinginan untuk bekerja, itu hawa. Tapi ada yang atas sikit, nafsu. Dan nafsu inilah yang saya nak tekan dalam soalan tadi. Dia kata wa nafsim wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah beritahu dah kepada kita, wa nafsin, demi nafsu, wa ma sawaha, dan apa yang dijadikan, kekuatan-kekuatan yang dijadikan kepada nafsu, dan bagaimana nak mengurangkan kekuatan itu, nak kontrol macam mana. Apa dia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu ini pun Allah ilhamkan kepadanya. Allah bagi tahu kepadanya fujuraha, jalan yang boleh menghancurkan nafsu. Ataupun fujur ni dia panggil zul, kezaliman. Kezaliman boleh berlaku dalam hidup manusia kalau dia turut kata nafsu dia. Wa taqwaha, nafsu juga akan menjadi perancang kepada jalan ke arah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditutup dengan qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya akan beroleh kejayaanlah, palahlah kepada orang yang dapat menyucikan nafsu ini. Wa qad khaba man dassaha. Akan kecewalah, akan hidup ni jadi murunglah, muramlah bagi orang yang mengotorkan nafsu. Atas inilah tadi mungkin bagat khasnya yang musuh kepada Islam. Mereka tahu dah mengatakan bahawasanya untuk mengalahkan umat Islam ini tidak boleh dengan menggunakan kekuatan biasa. Sebab kalau umat Islam boleh dikalahkan dengan kekuatan biasa, manusia lawan manusia, askar lawan askar, Islam ini kalah lama dah. Pasal bilangan kita sedikit. Cuba tengok dalam beberapa peperangan, khasnya peperangan Tabuk, bilangan musuh Islam itu jauh lebih besar daripada jumlah kita. Malah peperangan awal pun, peperangan Badar baik, Ahzab baik, Bani Quraidah baik, Bani Nadir baik, Bani Mustalik baik, kebanyakan peperangan itu memang bilangan mereka jauh lebih besar di bilangan kita. Cuma
orang Islam ini berpegang dengan kekuatan keimanan